duk pangku anak kecil meninggal. Meninggal pula dalam timbunan bangunan. Dia tak nampak dia tak nampak manusia yang buat. Dia tak nampak apa yang berlaku. Dia tak nampak anak dia. Tapi dia boleh bercakap dengan anak dia dengan elok-elok, dengan tenang. Kirim salam kat Rasulullah tau. Orang yang merasa wujud dengan Allah, dia wujud disebabkan dicipta oleh Allah. Dia wujud dengan sebabkan diwujudkan oleh Allah. Dia adakan oleh Allah. Maka orang yang merasa wujud dengan Allah, fana. Dia akan rasa fana. Fana dalam apa? Dalam penyaksian keesaan Allah. Bila mana dia rasa dia ada dia dengan Allah, maka seluruh perasaan dia kepada Allah. Bila mana seluruh perasaan dia kepada Allah, maka perasaan itu dia makin dalam. Dan perasaan itu dia akan menghanyutkan kita. Hanyut dalam sebuah perasaan. Sehingga tenggelam dalam perasaan itu dan hilang dalam perasaan itu. Yang ni yang susah sikit kita nak cakap. Tapi ada pernah kadang-kadang dalam hidup kita ni Allah bagi satu ujian pada kita dan kita rasa amat-amat terasa sangat. Akhir sekali kita hilang dalam rasa tu. Ni jarang-jarang berlaku sampai ke tahap ini. Allah tengok orang. Mungkin kadang-kadang Allah tak nak kita terlalu terbeban dengan perasaan kita, Allah tak bagi ke tahap itu. Puan-puan cuba tengok dia orang. Ya. Kan duk pangku anak kecil meninggal. Meninggal pula dalam timbunan bangunan. Akhir sekali dia rasa, oi subhanallah. Dia tak nampak manusia yang buat. Dia tak nampak apa yang berlaku. Dia tak nampak anak dia. Tapi dia boleh bercakap dengan anak dia dengan elok-elok, dengan tenang. Kirim salam kat Rasulullah tau. La haula wala quwwata illa billah. Apa perasaan dia tu? Dia sudah tenggelam dengan Allah dan Rasul. Kalau kita meraung. Meraunglah kita. Anak kecil ni. Saya sendiri, saya tengok. Ya Allah, kadang-kadang tengok sekejap tutup. Tapi rasa nak tengok. Tapi nak tengok tak sampai hati. Kita nak menangis sampai nak meraung tengok. Ya Allah, tak sanggup. Tapi dia boleh senyum, dia boleh tenang. Dia boleh bercakap. Macam mana tu? Kerana jiwa dan hati dia dengan Allah. Dia dah tenggelam dengan perasaan dia hanya dengan Allah. Dan dia tahu apa yang sedang berlaku. Dia tak nampak lagi apa yang sedang berlaku tu sekadar manusia dan diri dia. Tapi semuanya takdir-takdir Allah untuk meletakkan dia dalam syurga yang terindah. Kita tak nampak. Kita masih nampak diri kita masih nampak pasangan kita masih nampak keluarga dan kehidupan kita. Sebab tu kita penat. Dan kadang-kadang kita menangis pun tak tahu apa. Sebab apa kita menangis? Kita pun tak tahu kenapa kita menangis dan untuk apa kita menangis. Kerana 1000 tangisan ni pun itu pun. Kalau kita menangis dengan 1000 tangisan pun, dengan sejuta titisan air mata pun, itu saja yang berlaku. Kerana itulah kehendak Allah. Maka tolong faham kehendak Allah itu. Setelah itu menangis kerana Allah, bukan menangis kerana itu. Tapi itulah yang berlaku pada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih menangis untuk diri kita. Dan kita hanya menangis untuk kehidupan kita. Kenapa kita harus menangis dengan kehidupan yang ada? Kerana kehidupan ini pun kita akan tinggalkan. Tapi kalau bahasa bercakap memang indah. Saya pun tak tahu kenapa saya akhir-akhir ni bercakap macam ni. Melontarkan keindahan-keindahan bahasa. Yang sebenarnya bukan keindahan. Kerana keindahan sebenarnya di saat kita bertemu dengan Allah. Selagi mana apa yang kita hidup ini, itulah apa yang ada. Jangan terlalu menangisi apa yang ada. Kerana apa yang ada ni pun akan ditinggalkan. Jangan menangis dengan sesuatu yang kita akan tinggalkan. Macam mana kita? Tak tahulah. Kita bergaduh dengan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Mati-matian kita bergaduh. Akhir sekali kita bergaduh dengan suami kita bergaduh dengan isteri kita bergaduh dengan anak kita sendiri. Tak tahu apa kita nak sebenarnya. Macam mana? Akhir sekali kita mencabar isteri dan anak kita untuk diadili di mahkamah nanti. Kenapa? Kerana kita dapati isteri kita tak adil, kita dapati suami kita tak adil, kita dapati macam-macam lah tak adil. Kerana sememangnya dunia ni tak pernah adil pun. Faham tak apa yang kita ada sekarang ni? Dunia. Adil ke dunia ni? Yang duk sibuk minta adil. Daripada awal dulu pun tak pernah adil pun kehidupan ni. Kenapa? Kerana memang Allah buat macam ni. Untuk kita fahami bahawa suatu hari nanti kita akan berdepan dengan yang maha adil. Maka hiduplah sekadar apa yang ada.
Okey. Satu lagi, kita faham adil dengan makna diri kita. Memenuhi diri kita adil, tidak memenuhi diri kita tak adil. Itu satu hal juga. Boleh insya-Allah. Maka biar kita tenggelam dalam perasaan kita dengan Allah. Orang yang merasa wujud dengan Allah, fana. Tenggelam perasaan dia dalam penyaksian keesaan Allah. Ni selalu nak ulang juga ni. Kita belajar ni, kita tauhid. Apa makna kita tauhid? Kita mengesahkan Allah. Apa makna mengesahkan Allah? Menafikan segala-galanya kecuali Allah. Itulah tauhid. Menafikan kehendak kita, menafikan pilihan kita, menafikan daya dan upaya kita, menafikan segala gerak-geri kita, termasuk diam kita pun kita kena nafikan. Seluruhnya ini berjalan dengan Allah. Itulah tauhid. Maknanya apa? Maknanya selagi mana kita merasakan upaya dan daya kita, selagi mana kita merasakan kita sendiri yang buat pilihan, selagi mana kita merasakan kita ni membuat kehendak kita sendiri, selama tu kita tidak ada tauhid yang sebenar-benar tauhid. Kerana tauhid hanya Allah. Maka segala yang berlaku yang kita lihat ni hanya Allah. Tapi jangan salah faham tau. Yang ni kena ni, sebab tu hidup ni ada 3. Pertama, akidah. Yang kedua, syariat. Yang ketiga, akhlak. Akhlak ni tasawuf. Yang kita duk belajar ni yang pertama. Jangan menafikan yang kedua. Oh, kalau macam tu saya mencuri, saya merompak, saya buat maksiat ni kerana kehendak Allah dah. Sebab semua ni dari Allah. Yang tu tak, jangan ke situ pula. Sebab kita ada syariat. Apa mana syariat? Peraturan. Apa mana peraturan? Sesuatu yang telah Allah tetapkan hukumnya. Maka kalau kita langgar hukum itu, memang itu kita nak langgar. Bukan Allah yang tentukan kita langgar. Kenapa? Kerana Allah dah kata jangan langgar. Tilka hududullah wala ta'taduha. Itu ada hudud-hudud dan batas-batas Allah yang telah Allah tentukan. Wala ta'taduha. Jangan kamu langgar. Tiba-tiba dia langgar juga. Dia minum juga arak tu. Kemudian kata inilah takdir Allah, mengesahkan Allah. Ini mengarut. Ni kena itu. Tetapi di saat kita melakukan syariat Allah, kita tak akan mampu melaksanakan syariat itu tanpa kehendak Allah, tanpa bantuan Allah, tanpa daya dan upaya Allah. Tapi ada orang dah dia nak buat maksiat sangat, Allah bagilah mulut dia boleh bercakap, dah dia nak mengumpat. Dia buat pilihan untuk mengumpat. Maka Allah kesiankan dia, lama tak mengumpat, nanti lenguh. Orang bangun, nanti sakit gigi dia kalau tak mengumpat. Ada orang memang begitu tahu. Saya Ustaz kalau tak boleh mengata, tak puas hati saya. Betul. Macam orang menggokok kan? Minta maaf saya sebut Ustaz ni. Orang menggokok. Ada orang ni, saya kalau tak menggokok Ustaz, tak boleh buat kerja. Barangkali betul lah barangkali. Sebab dia ajar diri dia macam tu. Betul, barangkali betul. Duk termenung. Macam ada beberapa pensyarah saya kan. Dia pun ambil rokok. Lepas hisap rokok tu, macam-macam ilmu keluar. Dari Quran tu. Betul saya cakap ni. Takat tu dululah. Bukan nak buruk-buruk kan. Maknanya ada orang sampai tahap tu. Dah diajar diri dia macam tu. Maka Allah bagilah keizinan Allah. Kerana Allah kan pemurah dan penyayang. Dan Allah kan apa yang kita nak. Maknanya, ya Allahumma neraka tu sebab apa? Memang dia nak masuk. Kalau kita tak betul-betul tak nak masuk, Allah tak bagi. Nak masuk apa? Nak masuk syurga. Memang Allah akan bagi syurga. Kan Allah kan pemurah. Kita apa payah nak cakapkan. Allah ni kan apa? Pemurah. Apa lagi? Penyayang. Apa lagi? Pemaaf. Apa lagi? Macam-macam lagi kita duduk baca 99 nama Allah tu. Yang kita tak cakap pun dia bagi, yang kita cakap lagi lah dia bagi. Yang kita tak minta pun dia bagi, yang kita minta lagi lah. Yang kita tak nak pun dia bagi, yang kita nak lagi dia bagi. Jadi ada orang ni memang dia nak langgar hukum Allah. Maka Allah bagilah izin pada dia. Itulah keadaan. Tapi bila mana dah sampai makam ni, jangan pula menafikan syariat. Itu sesat. Sebab kadang-kadang orang di luar sana kan, dia rasa, saya ni dah makam tinggi dah. Makam ahli zikir. Jadi tak payah lagi semayang. Kerana semayang tu pun nak ingat Allah. Kalau dah ingat Allah, nak semayang buat apa? Ni dah mengarut. Ni jangan terpengaruh dengan di luar sana tau. Sebab tu dalam buku kita ni, ingat lagi tak apa beza syariat dengan hakikat? Ada. Walaupun kita awal-awal lagi kita belajar di dalam buku ni, ulama' yang benar-benar ulama', di saat dia berbicara setinggi mana pun makam manusia, dia tak akan tinggal syariat.
Tapi kalau dia berbicara soal tinggi, dia dah makam-makam wali dah dia ni. Tiba-tiba dia menafikan syariat. Itu bukan. Itu sesat. Ni tolong ingat ya. Kalau pergi jumpa guru-guru ni kan tengah gairah ni nak cari guru mursyid ni. Jumpa-jumpa guru Yahya.